Okay guys, saya rasa sampai sekarang masih ramai orang yang confused whether butter ataupun makanan lemak tepu ni whether dia baik untuk kesihatan ataupun sebaliknya. Butter ni adalah sejenis lemak tepu yang mengandungi kalori yang agak tinggi, iaitu 9 kalori sebagai setiap gram, dan selalu menjadi tumpuan ataupun topik panas dan kontroversi. Punca sebab apa butter ni selalu menjadi topik yang panas dan kontroversi, nombor satu adalah disebabkan oleh kajian yang mempunyai outcome yang berbeza-beza, dan yang kedua dan semestinya adalah disebabkan oleh media. Kita kena tahu yang butter ni adalah sejenis lemak tepu yang majoritinya datang daripada sumber haiwan. Lemak tepu ni wujud dalam bentuk pepejal pada suhu bilik dan banyak terkandung dalam makanan seperti cheese dan juga lemak daging. Isu yang selalu dikaitkan dengan pengambilan lemak tepu yang berlebihan ni adalah dikaitkan dengan potensi dia untuk meningkatkan risiko serangan jantung dan juga stroke melalui peningkatan kolesterol jahat LDL. Tetapi seperti ramai orang tahu, banyak juga kajian yang menunjukkan impak pengambilan lemak tepu ni memberi kesan yang neutral ataupun tidak memberi kesan yang teruk kepada kesihatan jantung kita. Jadi guys, kita tak boleh nak berhenti dekat situ saja. Kita nak tengok dengan lebih mendalam, adakah butter dan lemak tepu ni sihat dan selamat untuk kita mengamalkan untuk jangka masa yang panjang. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Jadi guys, untuk kita nak lebih memahami kekeliruan lemak tepu ni, kita nak fokuskan kepada 3 komponen utama. Yang pertama adalah perbandingan, yang kedua adalah dos, dan yang ketiga adalah sumber. Bagi perbandingan, apabila kita bandingkan pengambilan lemak tepu dengan makanan yang tinggi gula, kajian menunjukkan risiko serangan jantung adalah sama. Tapi apabila lemak tepu ni digantikan dengan lemak tidak tepu seperti minyak zaitun dan kekacang, risiko serangan jantung menurun. Sebab tu dalam kajian-kajian yang dikatakan pengambilan lemak tepu ni kesannya adalah neutral kepada kesihatan jantung, sebabnya adalah dia tak spesify makanan apa yang digantikan. Boleh jadi dia kurangkan pengambilan lemak tepu, tetapi dia digantikan dengan makanan yang tinggi gula ataupun jajan dan menyebabkan risiko serangan jantung tu adalah sama. Jadi apabila kita lihat kajian ni pada surface level dan pada kasarnya, kita akan nampak seolah-olah pengambilan lemak tepu ni dia neutral. Komponen kedua yang kita nak tengok apabila kita bercakap pasal lemak tepu ni adalah jumlah pengambilan ataupun dos. Kita semua duk ingat, lagi banyak kita makan lemak tepu, lagi tinggi serangan jantung kita, dan kalau kita tengok pada graf, sepatutnya graf dia berbentuk garis yang lurus. Tapi daripada satu kajian besar, meta-analysis Cochrane Review, kita tahu yang relationship atau hubungan antara pengambilan lemak tepu dan risiko serangan jantung sebenarnya adalah berbentuk S. Risiko serangan jantung akan meningkat secara mendadak apabila pengambilan lemak tepu ni melebihi 10% dan kemudian dia platu atau flatline. Jadi dalam kajian, apabila kita mengambil subjek yang mengambil lemak tepu yang rendah sekitar 30% dan kita bandingkan dengan subjek yang mengambil lemak tepu yang tinggi dalam 70%, kita akan nampak tiada sebarang perubahan pada risiko. Sebab apa? Kalau kita tengok balik kepada graf, 30% dan 70% ni telah pun berada pada plateau line ataupun pada flat line. Bermakna once kita dah makan 30% lemak tepu dalam diet kita, risiko serangan jantung kita ni sama tinggi macam orang yang makan 70% lemak tepu. Sebab tu kadang-kadang kajian-kajian ni boleh jadi misleading apabila kita baca sepintas lalu. Dan last kali, komponen yang ketiga adalah berkaitan dengan sumber. Sebab ada juga kajian yang menunjukkan yang pengambilan lemak tidak tepu ni meningkatkan risiko serangan jantung. Again, apabila kita lihat sumber lemak tidak tepu yang digunakan dalam kajian ni datang daripada jajan-jajan dan juga fast food yang boleh wujud secara natural. Tetapi yang kita advocate, yang kita advise untuk makan diet-diet yang tinggi lemak tidak tepu adalah sumbernya daripada makanan-makanan sihat seperti kekacang dan juga minyak-minyak zaitun. Jadi guys, topik lemak tepu dan butter ni dia banyak perkara-perkara kecil yang kita kena tahu ataupun nuance, dan dia bukanlah simply macam yes ataupun no. Majoriti panduan pemakanan di negara Asia dan juga Barat masih mengehadkan pengambilan lemak tepu ni di bawah 10% daripada kalori seharian kita. Jadi guys, kalau anda masih berpendapat yang lemak tepu ni sihat, anda kena faham yang kesan lemak tepu ni kita tak akan nampak hari ini ataupun esok, tetapi 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Jadi kalau boleh guys, kita mengambil langkah yang berjaga-jaga dan bersederhana dalam pengambilan lemak tepu ni. That's the video guys. Saya harap bosku konten seperti ini. Kalau hamba dapat apa-apa manfaat dari video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hamba di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.